not last week, on Sunday lah kan, our linear probability model. And then adakah kita boleh estimate dia guna OLS ke tidak, kita akan lihat. Dan apakah masalah linear probability model dan apakah cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian perlu faham perbezaan di antara linear probability model, logic model dan juga probit model. Perlu tahu dia punya interpretations. Kemudian ada tambahan perlu understand able to calculate the marginal effects. Dan the last one ada lagi satu overall significance test, and another one is on goodness of fit measures. So ini adalah, so hari ini kita akan cover sehingga goodness of fit measures lah. So dalam econometric 1 goodness of fit kita guna apa? Goodness of fit tu kita guna R square lah dalam econometric 1. Isu dia, apabila our dependent is a dummy variables, R square dah tak sesuai lah. So dalam ni ada di inform. Okay, here lah. Disebabkan for linear probability model, our values is either 0 ataupun 1. So menyebabkan R square ni tak lagi sesuai untuk mengukur goodness of fit. Because R square ni adalah dia menggunakan least square untuk error residuals tu. So error tu tidak lagi jadi minimize kerana garis regression line adalah straight line lah. So dia tak sesuai. So kaedah goodness of fit yang lebih sesuai adalah Maclaurin punya pseudo R square dan lagi ada dua kaedah R square yang alternatif. So masalah LPM ni, so saya just ulang sedikit lah. LPM ni tidak sesuai kerana taburan data itu menyebabkan dia ada masalah non-normality of UI lah. UI tidak bertaburan secara normal. Ada masalah heteroscedasticity of UI di mana nilai variance bagi UI adalah tidak malar. And then menyebabkan hypothesis testing kita akan salah. Dan ada isu non-fulfillment of condition. Nilai Y is not just between 0 dan 1. Dia boleh jadi less than 0. Ataupun dia boleh jadi more than 1. Berdasarkan regression line inilah. For example, kalau saya masukkan certain value at here, kita akan dapati nilai Y kita is more than 1. And then if I insert a certain value at here, kita akan dapati nilai dia is negative. So this is wrong lah. Ini menyebabkan dia non-fulfillment. Dan R square lagi tidak lagi sesuai untuk mengukur goodness of fit. Kita ada two alternative measures. So kaedah yang sesuai solutions dia adalah disebabkan as x increases, the probability increases, tetapi dia never step outside the interval. So kita sepatutnya menggunakan satu regression line yang berbentuk seperti inilah. Dia panggil sebagai sigmoid ataupun macam S-line punya regression line. So untuk yang ada S-line regression line hanya ada dua model, iaitu logic model dan juga probit model. Ada juga lagi satu Tobit model, cuma Tobit tak ada dalam syllabus, so kita just belajar logic and probit lah. So for logic model, so today kita baru nak masuk logic model. So model logic ni kita boleh tulis sebagai PI bersamaan dengan probability YI bersamaan dengan 1 bersamaan FZI bersamaan 1 bahagikan 1 tambah E to the power of negative ZI. Memang nampak agak complicated, tapi kalau korang sepatutnya just fokus ke, sebenarnya dia, we can just focus on PI bersamaan dengan 1 bahagikan 1 tambah EZI, negatif ZI. Faham? Okay. Ambil yang belah depan ni, PI bersamaan dengan 1 bahagi 1 tambah E negatif ZI sahajalah. Saya tak ada pen, my tablet tak ada dengan saya hari ni. Pen yang conteng. Tapi I think I can use annotate here lah. Okay. So you can write PI bersamaan dengan 1 tambah 1 over 1 plus E negatif ZI ni lah. Okay. Logic model ni dia punya terma ralat ni follows a logistical distribution. Logistical distribution maksudnya taburan yang berbentuk seperti S tadi lah. So nilai terma ralat tu dia follows a logistical distribution.
dan the cumulative distribution function in the form of logistic distribution function. Okay, now just now kan kita dah kata yang garisan straight line dah tak sesuai, yang sesuai adalah garisan berbentuk S. S ni adalah bermaksud kita kata bahawa dia punya cumulative distribution function ni berbentuk seperti inilah. So ini adalah cumulative distribution function. So bagi model logik, dia punya cumulative distribution function dalam bentuk logistic distribution function. Dia ada dua. And then untuk probit nanti dia dalam bentuk, sekejap saya masuk probit sikit. Okay, untuk probit, oh my god. Untuk probit dia punya what is it here? Okay. Untuk probit dia punya cumulative distribution function dia follows a standard normal distribution function. So dia ada dua perbezaan lah. Tak apa, nanti kita akan masuk balik. Now pada asalnya kita tahu bahawa PI bersamaan dengan 1 over 1 plus E negative ZI. Daripada yang asal ini kita boleh modify the formula. Kita boleh tulis sebagai ln PI over 1 minus PI bersamaan dengan ZI bersamaan alpha tambah beta XI. Okey. So sekarang PI dibahagikan 1 tolak PI ini dikenali sebagai odds ratio in favor of the event occurring. Katakanlah kita letak our dependent variables adalah orang itu memiliki kereta ataupun tidak memiliki kereta. Kalau memiliki kereta nilai dia 1, tidak memiliki kereta nilai dia 0. So we can interpret nilai PI over 1 minus PI ni sebagai odds ratio ni dalam bahasa Melayu adalah nisbah ganjil. Nisbah ganjil bagi seseorang itu memiliki kereta. Itu adalah odds ratio in favor of event occurring lah. In favor of the event occurring maksudnya in favor odds ratio bagi nilai Y bersamaan dengan 1. Y bersamaan 1 adalah dia memiliki kereta. So odds ratio in favor orang itu memiliki kereta. Ataupun dalam bahasa mudah, nisbah ganjil individu tersebut memiliki kereta. Ln PI dibahagikan 1 tolak PI ini adalah log odds ratio. Log bagi nisbah ganjil itulah. So di sini kita lihat, kalau saya nak interpret dia punya coefficients, dia bukan direct interpretation lah. Sebab apa? Katakanlah saya nak interpret nilai the coefficient for xi itu beta. Beta ini bermaksud apabila xi kalau yang normal lah kan, kalau lah y bersamaan dengan, if the normal one, just buat lah. Kalau lah saya ada model yang standard, let's say lah kan, model saya adalah y bersamaan dengan beta 0 tambah beta 1x. Okay, untuk model standard ini, kalau saya nak interpret the coefficient for x, iaitu beta 1, saya akan kata apabila when x increases by 1 unit, y will increase by beta 1 unit. Ini dia punya direct interpretation lah. Okay, now tetapi bagi case logic model, disebabkan model dia dah seperti ini, okay, dia ada ln macam ni, okay, model dah jadi something like this. Okay, interpretation dia adalah when x increases by 1 unit, the log odds ratio for y equals to 1 increases by beta 1 unit. Tak payah letak log lah ya. Tak payah letak log. The odds ratio. Okay, now bermaksud apa? Kalau kita pasal sebelah depan ni sama sahaja lah. It's still the same when x increases by 1 unit. But dekat sebelah belakang, rather than kita kata y will increase by beta 1, kita akan kata nisbah ganjil untuk y bersamaan 1 meningkat sebanyak beta 1 unit. So now it depends dengan our definitions, apa itu y bersamaan dengan 1 lah. Sebagai contoh, let's say lah our y is for example, y ni adalah individual, y ni kalaulah student attend class. Okay, y bersamaan 1 if student attend class. Katakan y ni adalah pemberi ubah dummy di mana dia bersamaan dengan 1 kalaulah pelajar tersebut hadir ke kelas,
bersamaan dengan kosong jika dia tidak hadir ke kelas. So, untuk saya nak interpret, when X increases by 1 unit, the odds ratio for kalau saya perlu gantikan tempat ni lah, for student attend class increases by beta 1 unit. Di situ lah. Mungkin saya nak tengok apakah adakah faktor dia punya markah mempengaruhi dia nak hadir ke kelas ke tidak. So bila saya buat model seperti ini, saya dapati okey, apabila markah naik satu markah atau markah jatuh satu markah. Naik ataupun jatuh tu dia boleh based on depends nilai coefficient lah, either dia positif ataupun negatif. So the odds ratio for student attend class increases by beta 1 unit. So maksud dia sekarang tempat Y bersamaan 1 dengan tempat beta 1 ni dan juga tempat unit-unit ni kita perlu selaraskan ikut soalan lah. Kalau lah soalan tu kata okay, Y bersamaan 1 ni kalau sudah attend class dan X ni adalah bersamaan dengan markah final, markah sem lepas. Okay. So maksudnya apabila markah previous semester marks increases by 1 marks. The odds ratio for student attend class increases by beta 1 unit lah. So beta 1 ni maksudnya berdasarkan berapa nilai beta yang diperoleh tu, dan unit ni adalah unit bagi untuk for this one kita tak perlu letak unit tak apa. Sebab nisbah ganjil, nisbah ni sebenarnya tak ada unit. If you still remember, ratio ada unit ke? Tak ada unit tak ratio. Ratio, we can just write 1 to, for example, untuk ratio 1 to 3 for example. So nisbah 1 3, 1 to 3 ni, kita tak kata 1 to 3 ringgit ke 1 to, it's just 1 to 3 lah. So dia based on apa unit yang nak pakai dan kita akan adjust kepada situ lah kan. So for interpretation pun you boleh just kata increases by beta 1 sahaja. This is the accurate interpretation lah. Okay. Now, not possible. Okay. Bagi kes seperti ini, bagi kes yang adanya model yang adanya bentuk rajah. Okay, bagi kes yang rajah regression line yang berbentuk S tu kan, kita dah tak lagi sesuai menggunakan OLS. So hanya ada dua kaedah sahaja yang sesuai digunakan, iaitu kaedah weighted least square ataupun kaedah maximum likelihood estimations. Cuma dalam kelas ini weighted least square, if not mistaken, korang tidak belajar pun cara nak buat ke, contoh ke, tak ada. Cuma just perlu tahulah apakah kaedah penganggaran yang sesuai untuk model logik, iaitu weighted least square dan maximum likelihood estimation. Dan okay, so dia kata not possible to estimate logic model using OLS method due to first non-linear model, bentuk dia seperti S, dia non-linear. The second is the ln pi over 1 minus pi is not a familiar quantity. Sebab apa? Kita tak tahu berapakah nilai ln pi over 1 minus pi. Kita ada nilai y dia 1 ke 0, kita ada maklumat y. Jadi kita tak ada maklumat ln pi over 1 minus pi. Disebabkan itu kita perlu menggunakan kaedah weighted least square ataupun maximum likelihood estimations. Kalau lah korang buat untuk for your FYP, mungkin ada certain lecturer yang menggunakan MLE ni lah. Weighted least square saya rasa agak jarang. Okay, now in OLS regression, the slope coefficient shows the marginal effect of change in explanatory variables on the dependent variable. Dalam bahasa mudah lah, what is marginal effects? Yang tadi saya tunjuk dalam ni kan. Beta 1 ni adalah slope lah kan, kecerunan ke loop. The slope ni dia tunjuk apakah kesan perubahan X ke atas Y lah, the marginal effects. When we say marginal, means a small increase in X, what will happen to Y lah. When X increases by 1 unit, Y will increase by beta 1 unit. Okay, this one we can say it as the marginal effects. Tetapi for logic and probit models, you can, for example, for this one, just now bila you interpret, you bukan interpret kesan X ke atas Y. You interpret kesan X ke atas the odds ratio of for 1 Y equals to 1. So it's not directly on
X on Y, tetapi X on the odds ratio for Y equals to 1. Odds ratio ni apa kan? Odds ratio ni is like probability lah kan. Nisbah ganjil ni is like something like probability lah. Probability for an event occurring, something like that. So menyebabkan we cannot simply interpret. So the only way untuk kita able to understand the effect of X on Y adalah dengan lakukan pengiraan marginal effects. So the formula for marginal effects in logic model adalah dP over dz equals to, bagi bab 2 ni adalah bahagian yang the most toughest part lah, iaitu marginal effects. So the formula ni adalah dP per dz bersamaan dengan first lihat yang sebelah bawah ni kan. Untuk dapatkan kesan dP per dx bersamaan dP per dz, okay, first you guys salin yang this one. Sebab saya tak ada ni, so saya guna ni je lah. Okay. First adalah kita nak tahu apakah kesan X ke atas P. In our model, yang kita dapati kesan terhadap odds ratio tu adalah kesan X ke atas Z. So dalam model logik yang kita dapat tu adalah kesan X ke atas Z lah. This one. Let's make it. Okay. This dz over dx ni kita dapat daripada model logik kesan X ke atas Z. D ni kalau please, what is D? Differentiate. Dia differentiate kan? Differentiate dia signifies apakah kesan perubahan, the difference, the effect changes in X on Z lah. That is how we call dy dx lah kan? Effect changes in Y, effect changes in X on Y, on changes in Y. So this one adalah the effect changes in Z on yang dekat sebelah sini pula. Okay. Yang ini adalah kesan perubahan Z ke atas P. If you guys still remember, this one we call it as macam apa? Macam darab silang, cross differentiation. If saya ada satu model di mana saya ada dz, saya ada satu model di mana Y bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1x. And then I have another model di mana X bersamaan dengan alpha kosong tambah alpha 1z. Now, based on mathematics, dulu kita pernah belajar bahawa kita boleh tahu apakah kesan Z ke atas Y. Untuk melihat kesan Z ke atas Y. So I want to see what is dy over dz. Means I want to see what is the effect of Z on Y. Untuk dapat kesan dy over dz ini, I kena buat cross multiplication lah. First, from the first model, I kena dapatkan apakah dy over dx, and then kita akan darabkan dengan our second mod. This one adalah dz over dx. I need to write it semuanya kalau korang nampak. If not like this, saya tak nampak je. dx over dz. Tak. This dz over dx. Dx over dz. Yes, correct. Dx over dz. Okay. Tapi, you guys pernah belajar kan this one? Is it difficult? No, dia macam yang penggantian U. Ya, betul. Something like that. Yang mana tu saya lupa. And then darab. Sekejap saya letak macam ni lah sebab saya risau ada yang tak nampak ke apa. Where's my D delta? Okay. Y over delta Z. I think let's use D good. Simple lagi. Okay. dy over dx multiplied by dx over dz. Okay. Ini
dulu kita pernah belajar lah. Ini maksudnya apa? Nanti eventually kita boleh cancel X dengan X ni. Kita akan dapat dy per dz tu yang dapat eventually dapat sebelah kiri ni lah. So untuk dapatkan dy per dx ni, kita dekat model pertama ni kita akan differentiate dia. Bila kita differentiate, kita akan dapat berapa? Beta 1. So from the first model, bila kita differentiate, kita akan dapat dia beta 1. Beta 1. Kemudian kita akan darabkan equation. Kemudian kita akan darabkan dengan from the second model dx per dz. So nak lihat kesan perubahan z ke atas x, kita akan dapat A1. So eventually kita akan dapat beta 1 multiply by A1. So kita akan dapat berapakah nilai dy per dz lah. Kesan perubahan z ke atas y. Menggunakan konteks yang sama, kita akan lihat, kita nak lihat apakah kesan x ke atas p. Sebab p is the probability lah. Sebab sekarang ni kita hanya ada odds ratio. Dx over okay, dz over dx ni adalah kesan x ke atas z. Itulah yang kita buat odds ratio tu lah. This one adalah odds ratio. So daripada model kita akan differentiate dia punya coefficient untuk dapatkan berapakah nilai odds ratio. Kemudian kita akan darabkan dengan dp per dz, dapatlah dp per dx. So apakah formula dp per dx? Formula for dp per dx adalah nota. Okay. Formula for dp per dz. Okay. This one adalah formula untuk dp per dz. dp per dz bersamaan dengan e to the power of negative z over 1 plus e to the power of negative z. Semua sekali kita square kan. So now, apa itu negative z? Negative z. Z, we know that z bersamaan dengan alpha plus z bersamaan alpha tambah beta xi. So kalau nak dapatkan negatif z, kita just letak negatif saja kat depan dia. Dia akan jadi negatif alpha minus beta xi. So alpha ni adalah nilai constant, beta adalah nilai coefficient, x yang kita akan ambil adalah nilai average x. So sekejap, let me write it here. Saya boleh so untuk dapatkan negatif z bersamaan dengan negatif alpha, semua kita negatifkan. So nilai x ni kita perlu ambil x yang purata lah, sebab x ada banyak nilai. So kita akan ambil x yang purata. Okay, so saya letak bar ni lah ya. So negatif zi bersamaan dengan negatif alpha minus beta multiply by negatif z. Bila dah purata tak payah I dah lah. Ini adalah formula for negatif zi. So kita akan calculate daripada our model berapakah nilai negatif zi berdasarkan formula macam ni. So kita akan masukkan kat sini lah. Negatif zi berapa nilai dia, negatif zi berapa nilai dia. So from this one, so kita akan dapat nilai berapakah nilai dp per dz. Okay, once dah dapat nilai dp per dz, masukkan dalam model. So kita dapat nilai kat sini lah, dp per dz dah dapat daripada formula ni. Untuk dapatkan dz per dx, untuk dapatkan dz per dx adalah from this one, berapakah dz per dx? Beta. Beta adalah dz per dx. So this value, maksudnya nilai dp per dz ni kita just multiply dengan beta sahaja. So kita akan automatic dapat here, dia tunjuk kat sini jugalah, tapi dia agak a bit advanced lah. Okay. Maksudnya dalam nota ni dia akan tunjuk. Okay. Untuk dapat dp per dz, ini adalah formula dia. Okay. Maksudnya tempat z tu dia dah gantikan dengan negatif alpha, beta semua. Untuk dapatkan dz per dx adalah beta. So kita multiplykan both this one, kita akan dapat nilai dp per dx. It's okay, dalam kelas hari ni kita akan buat sedikit contoh pengiraan lah. Bagaimana nak cuba buat, so nanti kita akan cuba lihat bersama. Atau value tu estimated. This one beta ni? Yes, estimated. Sebab dia akan bagi contoh I give you an example. Jangan contoh tu, is it apa lah? Dalam note. Okay, contoh dia adalah something like this.
Just now kita lihat you just have one X and one Y lah kan. This one you have multiple X lah. But one Y lah. So this is nilai coefficient for X. This is nilai mean, average X. This is mean multiplied by coefficient. Berapa semua nilai ni semua. Okay. Now, kita cuba. Okay, kita cuba buat lah. Kita cuba menggunakan konsep tadi lah kan. So now, formula yang diberikan adalah, ini adalah formula dia lah. Okay. Formula dia adalah untuk dapatkan dia punya marginal effects. Marginal effects ni bermaksud dp per dx ni lah. Okay, untuk dapatkan dp per dx, perlu dapatkan dp per dz. Formula untuk dp per dz adalah E kuasa negatif alpha minus beta darabkan x bar dibahagikan 1 tambah E negatif alpha negatif beta. Okay, now, concern dia adalah dalam ni kita just ada satu x. Tapi dekat sini kita ada banyak x lah kan. Inilah x1, x2, x3, x4 lah. So, ini adalah x yang pertama. Ini adalah x yang kedua. Ini adalah x yang ketiga. Ini adalah x yang keempat. So, C ni adalah nilai constant lah kan. Yang bawah ni C, this is constant lah. Constant term. Okay. So, bagaimanakah nak dapatkan nilai ni? Kalaulah kita ada 4 pun boleh ubah, nilai beta ni dia akan just jadi beta 1 x bar 1, beta 2 x bar 2, beta 3 x bar 3. Maksud dia apa? Saya ada type. Okay, let's say untuk dapatkan nilai z ni kan, dia akan jadi, okay, dia akan jadi something like this. Beta 1 multiply by x bar yang sekejap ya, dia tak ada pen ni, dia susah sikit. Okay. And then minus beta 2 x bar 2 minus beta 3 x bar 3. Kita ada 4 tadi kan. Okay. Minus. Okay, beta 1 x bar 1, beta 2 x bar 2, beta 3 x bar 3, dan beta 4 x bar 4. X bar 4. Maksud dia apa? Untuk dapatkan nilai Z ni, kalau ada banyak X, kita akan just tambah je kat sebelah tu. So now, kalau cuba kita lihat balik contoh soalan. Okay. Berapakah nilai dp per dz? Okay, formula dp per dz adalah e to the power of negatif ni semua lah kan. So, e ni adalah eksponen. So, dalam calculator, kita ada buat apa? Shift E tau. Jangan buat alpha E. Ini our calculator kan, kalau guna calculator yang macam ni, ada dekat bahagian lon tu. Tekan shift, tekan lon tu akan keluarlah E1, E tu. Kemudian masukkanlah nilai Z, negatif ZI yang telah dikalkulate lah. Sebagai contoh. Dah. Okay, kita nak buat this one nak dapatkan dp per dz. Okay. First adalah, so negatif ZI, negatif Z bersamaan dengan negatif alpha. So, alpha adalah nilai constant. Inilah nilai constant. Negatif 3.6797. So, dia adalah negatif 3. So, akan jadi positif lah kan. 3. Bersamaan dengan negatif 3.6797. Okay. Kemudian minus beta 1. Berapa nilai beta 1? Beta 1 adalah, this one adalah x1, ni adalah beta 1 lah. Beta tu adalah coefficient. So 0.0509. 0.0509 multiply by x1, the mean for the first variables. The mean dia berapa? 31.45. 31.45. And then minus beta 2. Beta 2 berapa nilai beta 2? 1.5484. 1.5484 multiply by the mean for x2. 0.87. 0.87. Minus beta 3 adalah 0.057. 0.057 didarabkan dengan mean 4.14. Minus 0.0006 0.0006 multiply dengan 1514 1514.28. Okay. Perlu buat
perlu dapatkan berapakah nilai total semua ni lah. Maksudnya negatif alpha minus beta 1 x bar minus beta 2 x bar minus beta 3 x bar minus beta 4 x bar. Dapatlah nilai negatif zi. Betul, boleh ulang balik yang CDF. Oh, okay, nanti saya akan ulang balik yang CDF. Saya tak perasan message. Dapat negatif 0.41276 sama ke? Beza. Beza. Kosong 41276. Dia dapat berapa? Sama. Okay, yang lain dapat sama ke negatif? Sama. Okay. Negatif 0.41276 ni adalah nilai negatif Zi lah. So maksudnya kita dah tahu dah berapakah nilai negatif Zi. So kita boleh masuk dalam formula ini. E to the power of negative Zi dibahagikan 1 tambah E negatif Zi semua sekali square. Saya buat kat sini lah ya. Sekejap saya nak buat. Okay. Untuk dapatkan dP per dz bersamaan dengan dP per dz bersamaan dengan E to the power of negative Z. So, I need to make this one. E to the power of negative Z over 1 plus E negative Z square. So, kena ada something like this. Kena ada bracket 1 plus E Z square. So, ni formula for dP per dz lah ya. E to the power of negative Z over 1 plus E negative Z square. Saya just salin balik je lah. Okay. Now, kita just masukkan je nilai. Okay. Nilai negatif Z yang kita dapat tu adalah negatif 0.41276. Negatif 0.41276. So, nilai negatif Z ni adalah negatif 0.41276. So, berapakah nilai dP per dz? E negatif E bersamaan dengan negatif E. Tak boleh ni, kata apa ni? Bukan negatif E bersamaan negatif 0.4. Bukan, okay. Now, okay, dan dekat sini kena berhati-hati sedikit. Okay, kalaulah dalam soalan, kalau this one saya menggunakan negatif, maksudnya saya convert from Z ni, saya convert kepada negatif Z. So, semua saya letak negatif lah. In case you rasa, okay, you tak nak buat macam ni, you boleh buat another cara yang lain adalah, you dah just ambil the same formula ni, you buat in term of positive. Okay, kalaulah you nak buat positif, okay, kalaulah korang nak guna kaedah ini, sepatutnya jawapan yang korang akan dapat tu adalah ZI bersama, korang akan dapat nilai yang positif lah, 0.41276. Okay, kalaulah korang guna formula ni, eventually korang buat pengiraan akan dapat 0.41276. Nanti, sebab tu nak masukkan dalam rumus, kan dia negatif Z, so nilai Z adalah 0.41276. So akan ada negatif kat tepi tu lah. So either way, jawab dia sepatutnya masih sama lah ya. Kalau korang nak buat this one, mesti akan dapat yang positif. Kalau korang buat, kalaulah saya dah convert kepada negatif punya form,
Eventually saya just masukkan nilai dia yang saya dah convert sahajalah. Negatif 0.41276. Okay. Square kan semua total dapat berapa ni? dp per dz. Dapat berapa? 0.2395. Yang lain? 2396. Okey, sepatutnya 0.2396. Okey, 0.86 tu salah. Sometimes kan sebab bila korang guna kalkulator, kebiasaannya pelajar memang buat kesilapan ni lah ya. Untuk buat benda ni kan tak payah letak simbol power tau. Kalau guna kalkulator yang ni lah. Kalau guna kalkulator lain saya tak pasti macam mana. Rasanya certain kalkulator dia kat automatic letak dekat atas nilai tu kan. Bila once you press E tu dekat automatic dekat atas lah kan. Okay, this one kalau kalkulator yang macam ni, this one is better lah sebab apa? Dia jelas. And then you just masukkan exactly macam formula. Kalaulah you salah masukkan, kalaulah you bracket tak betul ke apa ke, it's quite, kalau guna kalkulator yang lama ni kan, sometimes you salah tau. You bracket apa pembahagian tu tak betul. Maksudnya mungkin korang buat E dibahagikan dengan 1 lah. Bracket tu tak betul. Ataupun korang tak letak bracket ke at the right place. So sebab itulah saya cadangkan kalau ada kalkulator apa tu, Casio 570ES plus. Mine adalah 570MS. So kalau guna yang MS ni kena make sure tekan dengan betul lah. Sebab apa? Dekat mana nak letak bracket tu mainkan peranan lah. Make sure E to the power of this one dibahagikan bracket 1 tambah E negatif 76 kuasa 2 ni lah. So kuasa 2 tu pun dalam bracket tu lah ya. So ada 2 bracket kat situ. So akan dapat 0.23965 ke? 23966. Kalau lah kita nak buat 4 decimal places, 96 lah kan? Kebiasaannya saya akan prefer 4 decimal places lah, 4 titik perpuluhan sebab dia akan memberikan jawapan yang tepat. Jangan ambil 2 titik perpuluhan jawapan akhir, nanti masa nak dapat marginal effect dia akan lari jauh. So kekal stick pada 4 decimal places. Okay. So akan dapat nilai dekat sini 0.2396 lah. Okay, now dah dapat nilai dp per dz. Berapakah nilai okay. Dalam table ni saya ada buat mean times coefficient. Kenapa saya buat benda ni adalah sebenarnya untuk calculate dp per dz lah kan. Tapi kalau korang tak guna benda ni tak ada masalah lah. Boleh abaikan je ni. Okay, let's say you guys want to use it. Kalau ikut kaedah tadi kita dah terus dapat nilai lah kan. Berapa nilai dia. Okay, once dah dapat dp per dz, untuk dapatkan marginal effects. Marginal effects tadi adalah dp per dz didarabkan dz per dx. Dz per dx ni adalah nilai beta. Maksudnya untuk dapatkan marginal effects yang pertama ni, tak ada video lagi ada dah. Okey. Untuk dapatkan marginal effects yang pertama ni, ambil dp per dz ni. Just buang sana. Okey. Untuk dapatkan marginal effects yang pertama, ambil dp per dz ni, darabkan dengan dia punya nilai koefisien. Dapatlah marginal effects bagi pemboleh ubah 1. Untuk dapat yang kedua, ambil dp per dz, darabkan nilai koefisien. Untuk yang pemboleh ubah ketiga, dp per dz, darabkan dengan koefisien. So, cuba dapatkan keempat-empat nilai marginal effects ni. Okay, dapat. Soalan bab ni memang akan ada midterm pun ada, final pun ada lah. So, kena tumpukan perhatian aja, kena cuba buat lah. Jangan just tengok sahaja. Dan soalan ni bukan soalan pilihan, soalan wajib lah.
28, 29, 30. Pesticides and herbicides. Okay, so untuk marginal effect, yang untuk pembeli buah pertama X1H, untuk H ni, patutnya nilai yang korang dapat adalah 0.1 0122. So akan dapat 0.0122. Saya salah kira. 0.2396 didarabkan dengan 0.0509 lah. 0.2396 darabkan 0.0509 akan dapat 0.0122 and then 0.2396 didarabkan dengan 1.5484. 0.7 ni? 09 ni. Dia dapat apa? 2396 1.5484. 3710 main. Oi, bila gunakan 3710. Okay, and then this one dapat apa? Sama ni? Sama. Okay, so ini adalah marginal effects bagi keempat-empat pemboleh ubah lah. So, bagaimana kita nak interpret marginal effects? Okay, kalaulah coefficient untuk model logi, apabila kita nak interpret, kita kata apabila XH meningkat setahun, the odds ratio, ini Y apa? Age, sex, education, assets. Y ni dia memiliki rumah rasanya ni. House ownership. Insert text box. Y is dependent variables is dummy for house ownership, where one if own a house, 0 otherwise. Okay. Now, kata pemboleh ubah dependent ni adalah dummy variable for house ownership. Kalau dah satu dia own a house, kosong otherwise. Age, sex, education, boleh lah. I'm not sure apa dependent variable ni. Okay, tak apa. Now, let's say for example, kalaulah in a logic model untuk kita interpret when age increase by 1 year, the odds ratio for the individual to own a house increases by 0.0509. Untuk sex, sex is a dummy variables lah kan. Mungkin kalaulah when the individual is a male, the odds ratio for the individual to own a house increases by 1.5484. Education ni adalah when education increases by 1 year, the odds ratio for individual own a house increases by 0.057. Asset, when asset increases by 1 ringgit, for example, the odds ratio for individual own a house increases by 0.0006. Okay, ini adalah cara kita interpret logik yang standard lah. Untuk marginal effects, kita akan interpret dia in terms of dia punya probability lah. When age increases by 1 year, the probability for the individual to own house increases by 0.0122. So dia punya interpretation, dia go back to like macam model LPM, linear probability model, as a probability lah. When the individual sex is a male, the probability increases by 0.3710. When education increases by 1 year, probability for individual own house increases by 0.0137. When asset increases by 1 year, probability own a house increase by 0.001. So
cara kita nak interpret ni, kita interpret in terms of probability lah. So, itu adalah bagi marginal effects untuk logic models. So, dP per dz ni kalau kita dalam nota pun ada inform, the marginal effect of changes in ith explanatory variables on P. P ni adalah probability lah. Is computed as K, information. Marginal effects ni dia ada juga untuk logic, untuk probit pun adalah. So sebentar lagi kita akan lihat bagaimanakah the marginal effects untuk probit model. So for now setakat ni boleh ke? Faham ke? Okay. Kalau tak faham ke apa ke, jangan boleh maklum lah. Okay. Untuk probit model. Okay. Okay, probit model ni kita boleh specify dia sebagai PI bersamaan dengan F dalam bracket alpha tambah beta XI. Probit model ni, kalaulah model logik tu kan, dependent tu dia dah jadi seperti apa? Sekejap saya kembali balik sikit. Okay, model logik ni dependent dia jadi sebagai odds ratio lah kan. Okay, dia adalah odds ratio lah. Tapi untuk probit model, dia punya model tu nanti eventually dia akan jadi in terms of distribution punya model. So, dia macam satu function lah. So, benda ni dia a bit technical sedikit. Kalaulah kita letak dia fz ni kan, f to the function of z lah kan. Dia bukannya nilai f multiply by z, but it's a function lah. So, dia punya dependent akan jadi a function yang berfungsi kepada f alpha tambah beta xi. Jadi macam tak, it's not that important pun, but ni sangat-sangat technical, memang tak sampai boleh ni. So, tetapi apa yang korang perlu tahu, dia bagaimanakah bentuk CDF bagi model probit. Model probit, dia mempunyai a standard normal cumulative distribution function. Okay. Sebenarnya, beza di antara CDF bagi logic and probit ni tak besar pun. Kalaulah saya dah pernah share buku tu kan, kalaulah korang buka kembali buku econometric tu. Okay. Let me, dalam buku ni jadi satu gambar raja yang agak jelas lah. Interaction okay. Okay ni. Ini adalah apa tu dia punya garisan, dia punya regression line lah bagi logic and probit. Kalau kita lihat kedua-dua ni berbentuk S, cuma logic ni dia lebih, kita panggil apa, dia lebih menghampir, both are approaching, tapi logic ni dia lebih dia punya kelok tu lebih dekat dengan garisan 1 dengan 0 tu lah. Dia punya boundary, so dia sampai lebih cepat berbanding model probit. Benda ni kita tak pernah pun minta korang lukis ke apa kan. Cuma benda ni yang menyebabkan dia ada kedua-dua model mempunyai CDF, cumulative distribution function, yang berbeza. Untuk logik, kita kata dia ada logistic normal CDF. Untuk logik, kita kata dia ada logistic punya CDF, cumulative distribution function. For probit, kita kata dia ada normal CDF ataupun standard normal CDF pun boleh lah, standard normal CDF. Okay. CDF ni cumulative distribution function. Korang pernah belajar tak cumulative distribution function in economic mathematics ataupun statistik? Saya macam ingat macam pernah belajar dalam website, but I'm not sure. Cumulative distribution graph. Cumulative distribution graph. Okay kan? Tak apa.
So logik ni dia ada logistic punya cumulative distribution function. Untuk probit dia ada standard normal cumulative distribution function. Itulah perbezaan cumulative distribution function antara dua. So inilah menyebabkan yang logik tu dia sampai dahulu pada garisan 0 dengan 1 berbanding probit tu je. Tak ada no significant influence yang lain pun lah. Okay. Model ni kita boleh tulis sebagai F dalam bracket alpha tambah beta xi bersamaan dengan Fz dan density function pun tak apa je. Okay. Untuk model probit, kita perlu calculate jugalah dia punya, untuk kalau kita nak estimate model probit pun kebiasaannya kita akan gunakan maximum likelihood punya estimations lah untuk kita estimate model probit. Dan probit juga sama seperti model logik, kita tak boleh interpret dia seperti OLS kerana dia punya dependent dia adalah function Z lah, bukannya bukannya satu probability. So kita perlu calculate dp per dx. dp per dx bersamaan dengan dp per dz darabkan dz per dx. So yang ini sama je macam kat sini tadi. It's still the same thing lah. dp per dx, dp per dz, dz per dx. Sama je. Tapi perbezaan dia adalah yang kat sebelah kiri ni. Yang dekat sebelah kiri ni. Kalau kita lihat just now. Okay. Tadi kan dp per dz ni, untuk dapatkan dp per dz ni adalah formula dia kan. E power negatif z bahagikan 1 tambah E negatif z square. Untuk model probit, untuk dapatkan dp per dz adalah formula dia adalah 1 dibahagikan square root 2 pi didarabkan dengan E to the power of negative z square over 2. Ini memang nampak complicated lah, tapi benda ni memang masuk exam bahaya. So, it's not complicated pun. Just kalau korang tekan calculator dengan betul, boleh je. Okay. So, dapatkan dp per dz. Yang ini adalah yang semua yang dalam bracket besar ni, everything is dp per dz. Okay. Perbezaan antara model logik dengan probit punya marginal effects hanyalah nilai dp per dz. dz per dx masih beta, sama je. Tapi dp per dz dah berbeza lah. Pi tu apa? Pi dalam calculator pun ada simbol pi kan. So pi tu adalah pi yang standard lah. Nilai pi macam 3.142 semua lah kan. Betul lah nilai pi lah. So pi pun jangan masukkan nilai secara manual, ambil yang dalam calculator. Kemudian untuk dapatkan nilai z, z ni sama sahaja dengan yang tadi. Untuk dapatkan z, kita akan buat macam ni lah. Z bersamaan dengan alpha tambah beta xi. Nak buat yang Z yang style yang positif pun boleh, nak buat style yang negatif pun boleh. Tapi dekat sini dia pakai Z square. So saya saran korang boleh guna either one, tapi nak mudah guna yang positif lah. Lagi mudah. Z square dan dia negatif kat luar je, jangan confuse. Dekat sini pun ramai yang salah lah dalam finals yang lepas. Okay. Now so, kita cuba buat, saya rasa kalau buat contoh pengiraan ni lebih mudah kot berbanding ni. Duplicate slides. Okay. Now, katakan kita nak buat untuk model probit. Okay, di mana formula bagi probit, ini adalah formula dia lah. Okay, dp per dx adalah dp per dz. So, first kita dapatkan berapa nilai dp per dz. Kemudian kita akan darabkan beta. Beta ni adalah coefficient lah. So, beta memang dah ada nilai beta, tak ada masalah lah. So yang masalah adalah Fz lah, dp per dz ni. Di mana formula dia adalah 1 per 2 pi didarabkan dengan E negatif z square over 2. So first, nilai Z berapa? Nilai Z ni akan sama je lah dengan yang ini. Z bersamaan dengan 0.41276. Sebab it's the same formula. So tak payah calculate lagi lah nilai Z tu. Saya buat sikit lagi. Okay, nilai Z dah ada dah. So dia punya formula tadi adalah dp per dz ni, saya type sekejap formula dia. Tak tahu. dp per dz sama dengan dp per dz sama dengan equation 1 per 2 pi didarabkan dengan E macam tu. Kemudian kat sini kena ada bracket.
Kemudian sini kena ada bahagi 2. Ini kena ada square. Z square 2 negatif E. 1 bahagikan dengan square root 2 pi. Where is my pi? Pi. Okey. Inilah formula dia. Saya just tulis balik je lah. 1 dibahagikan dengan square root 2 pi didarabkan dengan E kuasa negatif Z square bahagi 2. So kita dah ada maklumat Z. Kita just masukkan sahaja maklumat Z tu ke dalam formula. So tekan dalam kalkulator. Berapakah nilai macam ni? Dapatkan nilai ni dalam kalkulator lah. Ini memang korang perlu buat raya. Kau dapat dah? Tu ni apa-apa ya? Yang lain, berapakah nilai dP per dz? Start lagi. Kan tadi kan manakah partisipan-partisipan ni? Abraham Matthews. Aida sudah. Berapa nilai dP per dz? Nanti lah. Sekejap kita. Dz. Ini nama dia Myra saya kan. Oh Myra. Okay. Myra. Michelle. Kosong 0.3664. Betul lah. Okay. Jawapan dia adalah 0.3664. So kita dah dapatlah nilai dP per dz. So masuk balik dalam table. So kita dah ada nilai dia 0.3664. Saya sarankan nanti dalam exam pun korang buat dalam bentuk table ni lebih mudah. Tapi kalaulah korang rasa okay, table memakan masa, tak payah buat bentuk table. Buatlah contohlah kan, korang boleh just tunjuk macam saya buat ni, kita dapatkan nilai dP per dz. Lepas dah dapat dP per dz, dapatkan nilai dP per dx bagi setiap pemboleh ubah lah. So korang boleh buat lah dP per dx bagi pemboleh ubah 1, berapa nilai dia macam tu lah. So dekat sini saya just ambil nilai 0.3664. Saya akan darabkan dengan 0.0509, dapat nilai yang pertama. So yang kedua adalah 0.3664 darabkan dengan 1.5484, dapat nilai dia berapa? 0.3664 darabkan dengan 0.057, dapat nilai dia berapa? Dan persamaan 0.3664 darabkan dengan 0.000. Dapatlah jawab. Cuma saya biasa saya punya ni PC saya ada masalah sikit, so saya akan guna Excel lah. Kalkulator saya masalah. So ambil nilai koefisien darabkan dengan dP per dz lah. So dapatlah nilai dia. So 0.01865 betul? So kita akan bundakan kepada 4 decimal places. 0.0186, 0.5673, 0.0209 dan 0.0002. Semua ni saya 0186
0.0 0.0 0.5673 0.02 0.0209 dan 0.0002. Okey, so inilah jawapan nilai yang kat sebelah hujung ni kira jawapan akhir lah. Okey. Ini adalah nilai marginal effects bagi probit pula lah ya. Tadi kita buat adalah logik, yang ni adalah probit lah. So flow dia hampir sama, cuma perbezaan dia dekat dp per dz ni je perbezaan dia lah. Dia dp per dz ni yang ini kan, kalau boleh korang tekan dalam kalkulator tu kan, saya rasa last year ke last 2 year last 2 year yelah, last 2 year pun ramai yang salah. Last year pun adalah juga beberapa yang masih salah lagi lah. Masih salah cara nak tekan dalam kalkulator ni. Di mana sometimes negatif ni dia letak negatif kat sini tau. Sometimes lah ya. So now apa consequence kalau lah korang letak negatif kat sini? Sometimes bila korang nak letak square ni, korang letak bracket kat luar ni. Eventually seolah-olah everything jadi square. Bila everything jadi square, dah hilang negatif. So dah tak ada nilai negatif. So salah lah sebenarnya. Sepatutnya negatif dekat luar. So nilai yang positif ni bila kita square kan dapat, lepas kita square dapat nilai, bahagikan dengan 2, kemudian kita negatifkan semua sekali. So sepatutnya e to the power of negative. Bukan positif, dia sepatutnya dekat power of negative. Dan sama juga dekat sini, 1 dibahagikan square root 2 pi. Square root dekat sebelah bawah. Ada yang letak square root dekat sebelah atas. Salah. 1 ni tak ada square root. Yang ada square root adalah sebelah bawah ini sahaja. Dan 2 dengan pi, dua-dua ni ada square root. So kena make sure cara tekan kalkulator tu betul lah ya. Okay. Apa dah tu? Dah bila ke bab ni? Lagi. Okay. Now let's go back to our slides. Okay. Pi bersamaan 3.1415 ni cuma kita tak tekan secara manual lah. Sebab bila kita tekan manual, dia akan menyebabkan kesilapan, kesalahan lah apalah. So dalam kalkulator ada pi, guna pi dalam kalkulator. Interpretation dia eventually bila once dah jadi marginal effects, kita interpret cara yang sama lah. Apabila x meningkat 1 unit, probability y bersamaan 1 meningkat berapa? Probability itu for y tu. Dia bukan lagi odds ratio ke distribution ke tak adalah. Okay. Ini adalah conditional expectations bagi y daripada linear probability model, daripada logic model dan daripada probit model. Di mana kalaulah for linear probability model adalah yang standard sahaja, beta 0 tambah beta 1x. For logic model, dia akan jadi 1 dibahagikan 1 plus e. Ini adalah yang 1 plus e negatif z tu lah. Dan bagi probit model dalam bentuk functional forms. Ini tidak melibatkan pengiraan pun. Tak baca. Okay. Bagaimanakah nak mengukur goodness of fit? Kita perlu faham dalam logik ke probit ke, kalau lah dummy tu dah berada kat dependent, kita dah tak sesuai nak menggunakan kaedah R-square biasalah. R-square yang coefficient of determination yang korang belajar semester lepas tu dah tidak sesuai digunakan. So kaedah yang lebih sesuai digunakan adalah Efron's R-square ataupun pseudo R-square. Pseudo R-square ni kalau ikut nama penuh dia Maclaurin pseudo R-square lah. So Efron's R-square formula dia adalah 1 tolak N dibahagikan N1, N2 didarabkan summation yi minus y bar square. Dan pseudo R-square adalah 1 tolak ln L over ln L naught. Ln L is the log likelihood obtained with only intercept term in the regression model. Ln L is the log likelihood of initial regression model. Ataupun kita kenali sebagai unrestricted log likelihood. Ln L naught ni, L0 ni adalah log likelihood obtained with only intercept term in the regression model. Ataupun kita kenali sebagai restricted log likelihood. Soalan final bagi sesi ni saya rasa dah library pun mungkin dah upload. So jadi saya akan share sedikit soalan final berkaitan dengan bab nilai ya. Ln L dan ln L naught if you
Okay, interpretation untuk f rolls R square dan pseudo R square sama je dengan interpretation kita semester lepas lah. Di mana kita interpret menggunakan konsep yang sama. Berapa peratus variasi dalam Y yang diterangkan oleh X. Okay. The same interpretation. Kalau lah pseudo R square bersamaan 0.8 bermaksud 80% variation in Y are explained by X. It's the same thing lah ya. Tak berubah lah. Interpretation tak berubah. Kemudian kita ada overall significance test. Overall significance test ni adalah untuk kita uji sama ada model kita ni secara keseluruhan dia signifikan ke tidak. Kan? Contoh okay, ni adalah nilai yang tadi kita buat exercise kan, ni adalah nilai coefficient, nilai mean. Kalaulah saya nak tahu pemboleh ubah ni signifikan ke tak, untuk setiap pemboleh ubah, kita boleh based on nilai standard error dia ke, dapatkan nilai T statistik, ataupun based on nilai probability dia, kita boleh identify lah setiap pemboleh ubah ni signifikan ataupun tidak lah. Tetapi, untuk overall significance test ni adalah kita nak identify secara keseluruhannya model ni signifikan ataupun tidak. So, keseluruhan lah, not just a single variable, but all semua sekali. So, untuk identify secara keseluruhan model signifikan ataupun tidak, kita menggunakan LR statistik ni, di mana formula dia adalah 2 ln L bahagikan L kosong. Ataupun kita boleh buat 2 ln L kosong. Sama juga yang tadi, ln L ni bermaksud unrestricted log likelihood. Ln L kosong ni adalah restricted log likelihood. It's the same thing lah ya, kat sini pun sama. Dan kita akan compare, ini adalah nilai LR statistik. Kita akan compare nilai LR statistik dengan nilai critical kita menggunakan chi-square. Chi-square ni kalau ikut buku, dalam buku, kat sebelah bawah ni kan ada table-table, distribution table ni. This is for W. Watson. F. This is ada dalam buku ni. Rasanya lepas W. Watson kot. Chi-square, this is for the chi-square lah. So untuk chi-square ni kita perlu tahu berapakah nilai degrees of freedom. Bila once dah dapat degrees of freedom, kita boleh just lihat dia punya pada alpha 5% berapakah nilai dia lah. Okay. Ini dah dapat W. Watson, so ni adalah chi-square. Okay. So chi-square sekejap okay. Degrees of freedom ni adalah K, number of explanatory variables in the model lah. So now, katakan soalan seperti ini, berapakah degree of freedom? Berapa degree of freedom? Degree of freedom adalah K, di mana K bersamaan number of explanatory variables. So, berapakah number of explanatory variables? 4. 1, 2, 3, 4. 4 ni adalah explanatory variables. Pemboleh ubah X. Pemboleh ubah independent. Cuma dia tak sebut pemboleh ubah independent. Dia sebut number of explanatory variables ni. Okay. So kalaulah LR statistik ini lebih besar berbanding nilai critical, kita akan reject null hypothesis lah. So lihat nilai critical. Silakan untuk yang tadi, saya akan ambil pada 4 dan berapakah nilai 0.05. So pada 4, 0.05, 9.488. So 9.488 adalah nilai critical dia lah. So kita akan compare dengan nilai statistik. Kalaulah statistik lebih besar berbanding critical, kita akan reject null hypothesis. Bila kita reject null hypothesis, bermaksud terdapat overall significant dalam model. Kalau kita gagal untuk reject null hypothesis, bermaksud tiada overall significance atau dalam model, ataupun kajian gagal membuktikan adanya overall significance dalam model. Something like that lah. Okay. So, interpretation dia sebenarnya sama je lah ya, yang korang belajar semester lepas ke statistik ke. Dalam statistik ada kan chi-square ni semua. For what? ANOVA eh? Untuk apa? Chi-square? ANOVA guna F kan?
I'm not sure, sebab saya tak pernah ajar statistik. Saya belum pernah belajar statistik. Itu dah habis ke? Let me tengok balik buku ni. Saya rasa dah habis dah untuk bab dummy ni. Linear probability model, and then we go to logic, and then go to probit, and then overall significance. Yup, that's all. Yes. Ulang balik ke significant? Okay, sekejap. Saya dah habis dah. Tapi lepas ni kita akan lihat a few exercise. Saya rasa still topik sebelum midterm ni lebih mudah berbanding topik selepas cuti mid-sem korang lah. Selepas tu topik lebih susah nanti. So, saya harap pelajar dapat skor topik bab 1, bab 2 ni. Okay. Untuk overall significance test. So, in terms of dia punya interpretation, where's my box? Tak sini box. Insert. Text box. Okay. Untuk ni, kebiasaannya kita akan compare nilai LR statistics dengan nilai critical values. So, if LR statistics lebih besar berbanding chi-square critical, kita akan reject null hypothesis. So, bila reject null hypothesis, maksudnya apa? Maksudnya, terdapat overall, bolehlah ini campur bahasa Inggeris bahasa Melayu boleh, tak masalah pun, significance dalam model. Bahasa Melayu dia apa? Terdapat signifikan keseluruhan model, something like that pun. Nak mudah kita buat campur lah. Terdapat overall significance dalam model. Okay. Kalaulah if LR statistik lebih kecil berbanding chi-square critical, kita gagal reject null hypothesis. Bila kita gagal reject null hypothesis ni, kita akan kata tiada overall significance dalam model, atau kita akan kata kajian gagal membuktikan kewujudan overall significance dalam model. Ni ada dua school of thought, silakan bagi saya dua-dua betul jugalah. So bolehlah guna itu one. Okay. If LR statistics if LR statistik lebih besar berbanding chi-square critical, kita akan reject. Dan bila reject, sebenarnya reject ni maksudnya terdapat overall significance dalam model. Simple. Tapi kalau LR statistik lebih kecil berbanding chi-square critical, kita gagal nak reject null hypothesis. Bila gagal ni, korang boleh ada dua jawapan lah, sama ada tiada overall significance dalam model, ataupun korang boleh kata kajian gagal membuktikan adanya overall significance dalam model. Boleh ke? Itulah overall significance ni maksudnya secara keseluruhan. Dia bukannya kita kena faham bila kita sebut overall significance, bukannya maksudnya semua pun boleh buat signifikan, taklah, secara keseluruhan. Secara keseluruhan ni bukan bermaksud semua tau. Dia secara overall semua significance, tapi boleh jadi ada some tak significance. That's the difference lah. Because ada banyak keadaan secara overall banyak pun boleh kita dapati dia significance, tetapi bila kita lihat by variables ada banyak pun boleh buat tak significant. Boleh je, tak ada isu pun. So kena ni lah. Overall significance test ni kita akan lakukan untuk terlihat secara overall. Dalam PITA pun ada yang buat juga, terutama for those yang buat dengan macam buat kaedah logik probit. Kalau dengan macam Dr. Mahira, Dr. Nasir, diorang semua menggunakan kaedah primary studies lah. Bila primary studies banyak menggunakan logik and probit lah. Okay. Ada soalan lagi ke?
Kita dah habis dah bab 2. Kurang cerita kan. Kalau ikutkan semester 2 econometric ni, okay, go to your teaching plan. No, teaching plan, your syllabus. Okay, ni adalah dalam your syllabus lah. Okay, kalau ikut syllabus, bukan 6 chapter. Tapi, forecasting and revision, this is you nampak macam ada 6 chapter lah kan. Okay, so 1, 2, 3, 4. This one is actually 4 and 5 ni adalah chapter yang sama lah. Cuma dia bahagikan pada part 1, part 2 je tu lah. 4, 5, 6 pun sama. 4, 5, 6 is one chapter sebenarnya. Bahagian apa? Dalam bab tu. Tak ada pun sebenarnya. Tapi bab tu sedikit susah sebab tu dia bahagikan pada 3 lah. Number 7 ni bagi saya number 7 is more difficult compared dengan all other chapter lah. Number 7. So number 7 ni even though dalam tu 2 minggu sebenarnya saya akan buat more than 2 weeks. Dynamics econometric ni is quite difficult. Nombor 8 ni time series pun susah. Okay, nombor 9 ni adalah kita buat penganggaran, kita buat e-views lah. Tak guna tata, kita just guna e-views. Nombor 10 ni pun kita akan belajar penganggaran juga ni nanti buat arima. So, to be fair sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapter sahajalah. Ada 6 chapter sahaja. So, kita dah habis 1 and 2 ni. Tetapi kalau anda lihat, bab 1 ni sepatutnya 3 jam. So, minggu pertama lah. Bab 2 ni sepatutnya 6 jam. 6 jam ni bersamaan dengan 2 minggu lah. Sebab itulah dalam teaching plan, saya letak, okay. Dalam teaching plan, saya letak sebelum mid-sem break ni, kita dah cover habis bab 2 ni lah, dependent dan variables. Tapi kalau ikut hari ni pun kita dah selesai lah. So, apa yang saya akan buat for next week, saya tak masuk lagi bab 3 ni sebab saya risau nanti terlalu banyak nanti. So, for next week, saya akan buat latihan je lah. Kita akan buat latihan. Dan hari ni masih ada masa lagi. So, kita akan buat latihan sikit hari ni. Dan next week pun kita akan buat latihan lah untuk bab 1 dan bab 2. Sebab kurang bila belajar online ni, saya ajar banyak-banyak ni takut tak faham je. So, itulah. Selepas mid semester break akan masuk panel dan simultaneous equation. Kemudian akan ada mid-sem exam. Mid-sem exam ni, kebiasaannya simultaneous equation pun dah masuk lah. Okay. So, kita masuk latihan sikit lah ya. Let's go to exercise. Soalan tu biasanya bagi Y dengan X saja bagi apa nama main dan function. That's a good question. I show you soalan final semester lepas. Alamak. Apa dia? Saya tak ingat ni. Apa lah? Okay, ini adalah contoh soalan final semester lepas. Di mana sabar kita boleh buat latihan sekarang kot. Kita buat latihan tu nombor 1A je lah. Jangan risau, soalan final korang semester ni dah akan dah soalan ni dah beza lah. Dah banyak soalan beza dah. A study was conducted between the level of demographic factors for 50 workers in banking sector. The determinants are age, working experience, and education level. The wage level dummy variable that equal to 1 if worker receive monthly wages less or equal to 3,000 and 0 monthly wages more than 3,000. The logit regression method is estimated and the results are as follows. So ini adalah berdasarkan model logik. Diberikan hampir sama lah kan, diberikan coefficients, diberikan standard error dan mean. So daripada ketiga-tiga ini dia ada dia punya log likelihood dan restricted log likelihood. Dan soalan minta estimate the value of McFadden's pseudo R square dan interpret nilai tersebut lah. So cuba calculate berapakah nilai McFadden's pseudo R square.
Fiza, Martina, Iman, Syatul. Ni asyik orang yang sama je ni. Fiza, Wardina, Waiman, Anisyatul. Asyik orang yang sama je ni. Martina. Yang lain manakah? Seperti saya dah maklumkan dia, anda sepatutnya hadir ke kelas. Hasif. Berapakah nilai McFadden Zero R square ni, Hasif? Belum lagi doktor, belum dapat lagi. Cuba dapatkan sekarang. Okay. That one is for Efrons kan? Kosong 0.15821. Betul ke? Salah kah? 0.1565. Kenapa dapat dua jawapan yang berbeza ni? 0.0326. Ini main tembak ke apa question ni? Hah? 0.1565. So betul dengan Fina ni, Pak Fina ke? So formula untuk pseudo R square adalah 1 tolak ln L dibahagikan dengan ln L kosong. Okey. Ln L ni adalah log likelihood of initial regression model. Ln L kosong ni adalah log likelihood obtained with only intercept term in regression model. Lalu dia kata with only intercept term, maksudnya dia restricted lah. Ni adalah restricted log likelihood. Yang atas ni unrestricted ataupun just maklum sebagai log likelihood je lah. So ini adalah formula dia lah. 1 tolak ln L dibahagikan ln L kosong. Now, saya rasa saya dah tahu dah sebab apa ada jawapan 0.0326 ni. Okay. Ini adalah log likelihood. Negatif 155.520. Anda log likelihood kan bersamaan dengan ln L kan? So anda tak perlu nak lnkan nilai tersebut. Boleh just ambil nilai dia as it is lah. So let's say formula dia adalah, okay, ni formula dia. Saya kena buat long word juga ni. Ini formula dia. So untuk dapatkan jawapan dia adalah kopi 1 tolak. Okay, nilai ln L ni adalah negatif 155.520. 184.370. Nilai L kosong negatif 184.370. So macam ni lah ya. So negatif bahagikan dengan negatif kira dah hilang lah. Negatif tu dia jadi positif. So 1 tolak positive numbers ni dia akan still dapat positive numbers jugalah, pseudo R square. So eventually dapat nilai pseudo R square 0.1565 kan? 0.1565. Okay. Jangan, ni pun adalah beberapa pelajar yang silap last year. Mereka lnkan nilai yang diberikan. Tak boleh lnkan. Sebab this one adalah log likelihood. Maksudnya dia dah log siap. Tak payah nak log lagi sekali. Kalau korang log lagi sekali, dia dah salah lah situ. Okay. Boleh ke? Caution macam mana boleh dapat 0.0326 tu, jauh je tadi. Okay. Now, clarify whether age and education are significant at 5% significance level. Ini clarify ataupun evaluate lah sama ada age dan education significant pada 5% significance level. Ni nak gunakan kaedah apa ni?
Itu dulu t-test. Yes. Tahu dulu t-test? Macam dulu econometric one. Econometric 1. Ada 5 langkah. Ya, untuk Is B. that Dalam econometric 2, sebab itulah saya tunjuk orang contoh nilai ya. Dalam econometric 2, akan ada soalan daripada econometric 1, tapi sikit je lah. Yang ini sahajalah setahu saya, lain tak ada pun lah. Ni je lah. Maksudnya t-test daripada econometric 1, t-test yang korang belajar dalam kelas statistik lah, mat tu semua, masih ada dalam econometric 2. Tapi dalam econometric 2 kita tak belajar pun t-test ni lah. Dia ada sebab dia adalah continuity. T-test tu sama tak tahu apa itu t-test. Macam mana boleh tak tahu apa itu t-test? Hasif Helmi, apa itu t-test? shuffle lah. Hmm. N is more than 15 bukan cycle. Apa dia? Bukan? It is a T statistic. This is a T test. N more than 50? Huh? Bukan cycle ke? Tak, bukan. Bukan. Allah, pagi ni blind pula. Okey, untuk buat t-test tu kita ada 5 langkah lah ya. Okey, first ada langkah penyataan hipotesis. Hipotesis H0 dia beta bersamaan kosong, beta tak bersamaan dengan kosong. Step yang kedua, t-statistik. Kita dapatkan t-statistik, beta dibahagikan dengan standard error lah. Ini standard deviation atau standard error ni. Okey, beta dibahagikan dengan standard error. So, ambil nilai beta, bahagikan standard error, dapatlah nilai t-statistics. Beta bahagikan standard error, t-statistics. Beta bahagikan dengan standard error, dapat t-statistics. Okay, itu step yang kedua. Step yang ketiga, t-critical. Untuk dapatkan t-critical, perlu refer table T. Tengok balik dalam buku ke mana ke, ada table T distribution. Chi-square, atau lagi EF. Inilah table T lah. So pada table T ni, tengok yang mana pada 2 till at 5%. Tengok berapakah nilai dia. Nilai dia, tengoklah pada N berapa. So dalam soalan, kita refer soalan lah. So, dalam soalan yang saya berikan ini, bilangan N dia adalah 50 workers. N ataupun I lah kan, adalah 50 worker. Kemudian kita dah ada maklumat I tu, dah bolehlah calculate. So ikutlah table ni. Kemudian apa lagi? Sama ada umur dia sendiri. 5%. Okay. So step tu dah, step ketiga t-critical. Step yang keempat, kita akan compare nilai t-statistics dengan t-critical. Kalaulah t-stat lebih besar berbanding t-critical, kita akan reject null hypothesis. So apabila kita reject null hypothesis, step yang kelima, conclusion dia signifikan pada aras keertian 5%. Itulah. So perlu buat saya 5 step tu untuk age dan juga untuk education. 5 step untuk education. Okay. Yang seterusnya, estimate. Okay, yang ini kita belajar hari ni lah. Estimate the overall significance of the logic model using 5% significance level. Maksudnya, dapatkan overall significance bagi model logik tu. So, overall significance tu kena dapatkan pada model logik. So, untuk model logik, refer balik dalam nota. Ni adalah overall significance punya formula lah. LR statistics dia adalah 2 ln L over L kosong bersamaan 2 ln L tolak ln L kosong ni. So ambil formula ni, masukkan, dapatkan LR statistics. So berapakah nilai LR statistik kat sini? Okay. So first, cuba calculate berapa nilai LR statistik. Kita tengah buat 5 step lagi tu. Buat.
T-stack kena asingkan kan. Pastikan macam mana? Ada 4. About condition. Of course lah. Dia setiap pembuluh ubah nilai T-stat yang berbeza. So yang kat rumah tu kalau dah tengah tak buat ni, cuba buat yang C lah. Overall significance of the logit model. Bagaimana kan nak dapat overall significance? Tang Waiman dapat negatif 0.34034. Saya rasa jawapan dia sepatutnya 50 something. So negatif 0.34034 ni salah. 57.7 betul. So sepatutnya mana tadi formula? Okey. Dalam formula ni kan, okey, kalau lah korang nak 2 ln L bagi L kosong ni, kalau lah korang ada maklumat likelihood dan restricted likelihood. Tapi kita dah ada maklumat log likelihood. So kita dapat pakai sebelah kiri ni lah. 2 ln L tu L kosong, kita boleh pakai formula sebelah kanan. Okay. Ln L nilai likelihood adalah negatif 155.520. Nilai restricted log likelihood adalah negatif 184.370. So just masukkan dekat tempat ln L dengan ln L kosong tu, akan dapat nilai 57.7. Okay, itu adalah nilai LR statistics. Okay, selepas dapat nilai LR statistik, dapatkan nilai chi-square critical. So berapakah chi-square critical bagi soalan ini? Oh, 12. Oh, korang sampai awal ke tadi? 9:40 sampai dah? Macam mana nak dapat chi-square critical, doktor tertinggal? Untuk dapatkan chi-square critical, kita perlu tengok dalam nota balik lagi. Untuk dapatkan chi-square critical, tengok table chi-square menggunakan degree of freedom K. K adalah number of explanatory variables lah. So number of explanatory variables tu maksudnya pemboleh ubah X lah. So kalau kita refer soalan balik, berapakah bilangan pemboleh ubah X? 3 lah. Age, experience and education. 3 pemboleh ubah X. So dah tahu dah 3 pada aras 5%. Tengok table distribution. Go to chi-square. This is F. F lagi. Okay, tengok pada table chi-square 5%, 3. So akan dapat 7.815. Okay. So 7.815 ni adalah nilai chi-square critical. So kita akan compare nilai chi-square critical ni dengan nilai LR statistik yang kita dapat lah. LR statistik adalah 57.7.
So LR statistik lebih besar berbanding chi-square critical. So kita akan reject null hypothesis. Bila kita reject null hypothesis bermaksud terdapat overall significance dalam model. So kena buat sampai akhir lah, sampai ada conclusion lah. Okay. Ingat step pertama adalah apa? Dalam ni ada 4 step lah. Step pertama LR statistik, step yang kedua chi-square critical, step yang ketiga kita compare, step yang keempat conclusion. So this is step yang ketiga, kira ni step yang keempat lah. Macam tu lah. Okay. Ataupun ni step yang keempat. Kalau lah dalam exam korang tak buat pun 1, 2, 3, 4 tapi korang dia ada je semua, saya bagi je full mark lah. Saya akan tengok ada tak maklumat-maklumat yang saya nak lihat lah. Okay, itulah untuk soalan tersebut. Soalan yang ke D, interpret the coefficient of each independent variables. So, Rachel, how nak interpret coefficients for each? Age, Hmm. increase 1 Hmm. year. This is a logit model. Ratio for So in this question, Y ni adalah Y ni adalah dia upah Y equals to 1 kalaulah dia upah less than 3,000, less than or equal to 3,000. Maksudnya kalaulah dia punya salary, dia punya salary ke dia punya wages. Kalaulah wages less than or equals to 3,000, dummy dia 1. Kalau more than 3,000, dummy dia kosong. So untuk interpret, when age increase by 1 year, the odds ratio for the individual to obtain wage less than or equals to 3,000 increases by 0.051. Macam itulah. Kena ada odds ratio of Y equals to 1. So Y equals to 1 kita lihat balik soalan apa itu Y bersamaan dengan 1. Okay. So kena interpret setiap pemboleh ubah lah. 1, 2, 3. 3 pemboleh ubah ni kena interpret. Kemudian estimate the marginal effect. So let's say for the last one dalam kelas hari ni kita cuba buatlah marginal effects. Calculate berapakah nilai marginal effects bagi model logit ini. So ini adalah dia punya inilah maklumat. So berapakah marginal effects bagi setiap pemboleh ubah. Setiap marginal effects kita tamatkan kelas pada hari ini. Logit. This is a logit model.
Estimate marginal effect sekali ke dengan interpret. Untuk marginal effects ni tak perlu interpret, dia just estimate sahaja. Oh, set dah. Age 0.0329, experience 0.0368, 0.00368. Sama ke? Tak sama. Yang lain? Okey. Yang lain buat apa? Letak I confused dengan E. Dengan E. Okay, kita adalah logic model. Marginal effects dia adalah yang kat belah bawah ni lah, yang dp per dz. dp per dx adalah dp per dz darab dz per dx. Itu kena pakai yang benda ni lah kan. Okay, this is the formula. Ini formula ni lah. Okay. So untuk saya dapatkan nilai dp per dz, dp per dz. So saya dapat nilai dp per dz, first I need to find nilai z dahululah. Okay. Berapakah my z? So z adalah bersamaan dengan nanti nota. Okay. Z bersamaan dengan alpha tambah beta x. Jadi kalau kita ada banyak x, alpha tambah beta 1, x1, beta 2, x2, beta 3, x3, beta 4, x4 lah. So saya buat dalam ni constant tambah ini darabkan ini tambah ini darabkan ini tambah ini darabkan ini. So akan dapat Z negatif 2.5975527. Betul ke? B dot C, B dot C, B dot C. Okay. Korang apa? Z. Saya think 0.939 Sorry. Okay. I darabkan dengan standard error. Betul lah. Okay, 0.93965 ataupun kita bundahkan 0.9397. Yes. Z 0.9397. Dia tak ada negatif tau, dia positif. Kalau awak dapat negatif Z bersamaan negatif, boleh kalau awak memang calculate negatif Z, so akan dapat negatif 0.9397. Tak ada masalah. Okay, kemudian guna formula ini kita dapatkan dp per dz bersamaan dengan eksponen to the power of negative z dibahagikan dengan 1 plus eksponen negatif z. Apa ini saya buat dalam ni lah kan, so korang tak boleh korang buat in calculator lah. 1 plus eksponen negatif z ditutup kurungan, everything ni kena power, everything power square, but here one more close bracket. Yes, 0.0202 0.2020. Okay, 0.2020. Okay, 0.2020. Once dah dapat dp per dz 0.2020, boleh dapatkan dp per dx lah. dp per dx. So dp per dx formula dia adalah dp per dz darabkan dz per dx.
So formula dia adalah dp per dz, didarabkan dx per dz ni adalah beta lah, nilai koefisien. So dapatlah 1, 2, 3. 3 je lah. Untuk constant tak payah ya. So dapatlah 3 nilai marginal effects. 0.0103, 0.1133. Dia mana tadi? So tadi yang Y1 tu salah tu. Yang lain dapat tak? 0.0103, 0.1133 dan 0.0155. Okay. So yang lain kat rumah dapat ke? Still crawling ke? Cuba try. Sepatutnya dapat 3 nilai macam ni lah je. Sepatutnya lah. Tak dapat yang doktor yang dp per dz. Okay, dp per dz. Okay, dp per dz ni let's say kita cuba buat. Saya buat dekat dalam ni lah. Okay, first tadi Wardina tadi dapat tak? Wardina dapat z dah kan? Z dapat dah. So z dapat 0.9397. Untuk dibuat dp per dz ni okay. E to the power, okay, Z kita tahu dah, Z adalah 0.9397, 0.9397. Kat sini Z pun 0.9397. So kita dah tahu dah berapakah nilai Z. So kalaulah anda rasa dalam kalkulator, contoh korang tekan tak keluar semua, boleh cuba buat parts by parts sama. Cuba buat yang sebelah atas dahulu, kemudian baru buat sebelah bawah lah. So let's say exponent to the power of negative 0.9397. Sekejap 0.9397. Akan dapat 0.3907. Tapi kalaulah saya buat directly, saya nak tengok beza tak nilai dia. Takut beza ni. Masih beza. 2.591. Sekejap. 9308 dengan 9307. Beza sikit je lah. Okay. So kalau saya dah bundakan nilai dia, saya akan dapat 0.3907 untuk E to the power of negative Z. Okay. Maksudnya yang ini saya akan dapat, yang kat sebelah atas ni saya akan dapat something like this. 0.3907. So dekat sebelah bawah ni adalah 1 tambah 0.3907 square macam tu lah. So cuba try. Sepatutnya 1 tambah 0.3907 adalah 1.3907. So sama dengan yang ini darabkan dengan yang ini juga sama dengan berapa? Sama dengan yang ini bahagikan yang ini. Dapat juga 0.2020 walaupun korang buat step by step. Jawapan akhir tu masih dapat 0.2020. Kalau rasa confused, buat step by step lah ya. Boleh ke Wardina? Okey, boleh. Yang lain saya harap boleh lah ya, tak dengar suara pun. Saya harap korang dapat buat 0.2020. Dapat sini dp per dz ni, barulah boleh buat dp per dx. Untuk latihan, kalaulah korang rajin, cubalah, sebab sekarang kelas dah habis masa dah kan. Untuk latihan for your own self, cuba buat apa ni, dp per dz ni tapi untuk probit punya model. Cuba try untuk model probit. So nilai kat sini dengan kat sini dia akan berbeza lah nanti. So boleh cuba buat dan tengoklah macam mana. Okay. Rasanya itu sahaja. So untuk kelas hari ni kita akan ambil attendance. QR dia saya akan bagi QR. Jangan risau, kelas econometric ni saya tak payah buat log masuk kerja, Shutio log masuk. Untuk kelas econometric ni dia
saya masih berikan kebebasan seperti semester lepas lah. So korang boleh lah untuk ponting 5 kali je tu lah dalam satu semester QR code ke dia. Tapi kalau lah in case korang ada apa benda tu, ada. Doktor boleh ke kalau jalan kira yang doktor tulis tadi share dalam grup nanti? Jalan kira? Itu saya suruh clear dalam Word tu. Kalau tak faham pun saya clear benda pun. Generate QR code. Do work. Next save. QR code. Sekejap. Jalan kerja ni masalahnya faham ke? Kalau faham tak kisah pun. Saya share je lah ya. Mana tu kalau in case korang faham. File, save as. Listen. Berdownload. Jalan kira. Habis bab 3 sebelum balik MT. Boleh je habiskan bab 3 pun. Tak ada masalah. Jalan kira. Bab 2. Kalau nak saya habiskan, saya nak habiskan bab 4 pun boleh. Tak ada masalah. Oh nak. Tapi saya rasa korang mungkin taklah. Saya tak ulang balik tau bab-bab yang saya ajar online ni. Dekat mana ah? Dekat WhatsApp. So saya akan hantar dalam WhatsApp nanti. Yang tu so korang boleh mana QR code. Okay, korang boleh scan QR code. WhatsApp. Sekejap apa? Bab 3 berkaitan dengan apa lah? Bab 3 panel kan, teaching method. Panel data ni dia agak complicated lah. Saya rasa better dalam kelas lah. Simultaneous equation ni lah. Kalau tak ada kalau nak saya masuk sikit, dan next week saya masuk sikit lah bab 3. Kalau saya cover habiskan pun 11. Nanti jauh sangat beza dengan kelas Dr. Nizam nanti, dengan Dr. Jahar. Nanti saya tanya kalau Dr. Nizam dah habis bab 2, then saya masuk dalam bab 3 next week. Okay. Slide. Slide saya bagi lagi dalam grup. Saya ada nak tambah sikit. Dan ada tadi yang saya dah edit takut hilang nanti. Jadi saya bagi nanti saya send dalam grup. Okay. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini kelas pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Stop.